Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ الناظم rahimahullah ta'ala wa mutarjim hafizahullah ta'ala, taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u wa ra'su syarra habaila. Innat tariqa syari'atun wa tariqatun. Innat tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha. Ada tinggal wasma' laha mamussila. Innat tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha mamussila. Patutnya dia punya tanda titik tu sebelum haqiqah, sebelah kanan kiri dia tu tak balance. Wa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durun wala fasyari'atun akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala wa tariqatun akhdhun bi'ah wa takal wara' wa azimatin karyadatin mutabattila. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia, limpah kurnia dia, ihsan dia semata-mata masih memberikan peluang pada kita berada di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Limpah kurnia anugerah dia semata-mata juga beri kita nikmat Islam, yang kita dah jadi Islam melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Dengan Islam yang diberi juga syukur kita dapat nikmat besar, diberikan kita boleh taat dan jauhkan maksiat dengan kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam dan environment yang memudahkan kita untuk ikut syariat Islam. Alhamdulillah. Nikmat besar lagi diberi pada kita. Ada kesedaran dan keinginan, ada kehendak, keterbukaan hati untuk nak belajar ajaran Islam ni, nak faham pahaman Islam ni. Alhamdulillah. Lebih lagi syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita Islam ni bukan saja setakat zahir Islam, tapi jadikan hati sanubari kita nakkan Islam. Bahasa istilah disebut dengan nakkan iman. Ada hati sanubari kita yang sentiasa tersentuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan agama Islam sendiri yang kita bangga untuk jadi orang Islam. Kita jadi seronok dengan agama Islam, kita proud dengan agama Islam,
kita seronok dengan cara hidup Islam, seronok dengan perundangan Islam, cinta kasih dengan agama Islam. Kita nak bangunkan Islam pada diri kita, bangunkan Islam keluarga kita, bangunkan Islam dalam masyarakat kita, bangunkan Islam dalam negara kita, bangunkan Islam kalau boleh nak seluruh dunia bangunkan Islam ni. Dan seronok kita nak tengok agama Islam ni, syariat Allah Ta'ala ni tertegak atas muka bumi. Alhamdulillah, syukur beri pada kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang tidak ada nikmat yang apa kita dapat ni melainkan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat kelebihan berjemaah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diampunkan dosa kita dengan hanya sekadar ambil wuduk. Diampunkan dosa-dosa kecil kita, macam mana air berguguran daripada anggota kita, macam itulah dosa-dosa kita diampun. Dosa muka, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki diampun oleh Allah Ta'ala dengan sebab kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ke depan tak lama dah, tak jauh dah, diberikan kita nikmat Ramadan. Satu fardu diberikan 70 kali fardu dengan sebab kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diampunkan dosa kita, diberikan ganjaran pahala sangat besar, dianugerahkan satu malam lebih baik daripada 1000 malam. Itulah antara nikmat besar Allah Ta'ala beri. Bahkan bukan saja 1000 malam, dia khair min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 malam. Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita Allah Subhanahu Ta'ala beri pada kita kelapangan masa, keupayaan, kederat, keterbukaan hati berada di tempat yang mulia ini untuk kita insya-Allah dapat solat berjemaah dan kita manfaatkan pertemuan pada pagi ini nak meneruskan kitab yang kita baru je mula ni. Itu baru sekadar mukadimah. InsyaAllah kita nak masuk, nak bicara apa intipati, isi kandungan peringatan yang nak diberi oleh pengarang kitab ni. Atas tajuknya Tanbihul Alibba. Asal makna tanbih tu ni satu kesedaran, menyedarkan orang-orang yang cerdik dan berakal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang cerdik dan berakal. Amin ya rabbal alamin. Dan cerdik dan berakal tu paksi dia adalah iman. Kerana orang tak beriman adalah orang yang tak cerdik dan tak berakal. Orang beriman lagi kuat iman dia, lagi tinggi iman dia, lagi yakin dia pada Allah Ta'ala, yakin dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi sedar dia pada Allah Ta'ala, lagi sedar dia pada Rasulullah. Lagi kasih dia pada Allah Ta'ala, lagi kasih dia pada Rasulullah. Yang inilah orang yang paling berakal sekali. Orang tak ada akal ialah orang kafir. Nauzubillah. Orang yang tertutup dengan Allah Ta'ala, tertutup, terhijab daripada Nabi SAW, tertutup daripada Islam. Ini orang tak berakal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang berakal, sentiasa berakal, sentiasa mempunyai kesedaran yang tinggi, mempunyai prioriti yang paling besar dalam kehidupan kita untuk Allah, untuk Rasul, untuk syariat Islam. Bahkan kita reda Islam sebagai agama kita dan kita bangga Islam sebagai agama kita. Dan kita memang betul-betul nak jadi orang Islam, kita nak hidup sebagai orang Islam, mati sebagai orang Islam, insya-Allah. Alhamdulillah. Kata musannif An-Nazim rahimahullah taala, taqwal ilahi mada rukul li sa'adatin wa tiba'u wa ra'su syarri habaila. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u wa ra'su syarri habaila. Terjemahan dia, takwa kepada Allah Ta'ala itu sebab untuk mendapatkan segala kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan mengikut hawa nafsu itu pula adalah punca segala kejahatan. Kau tengok Arab tu tengok bahasa Arab dia sikit. Kutlah sambil-sambil itu boleh belajar bahasa Arab, pasal faham Arab dia tu sedap lagi daripada faham terjemah dia. Dia kata taqwal ilahi. Takwa kepada Tuhan mestilah dimaksud dengan ilah ni Allah. Kerana la ilaha illallah, tak ada ilah melainkan Allah. Sebut ilah je Allah, ilah je Allah. Allah sajalah ilah, Allah saja ada sifat uluhiyah. Dia saja yang ada sifat ketuhanan. Makhluk
Bukan ilah, makhluk takkan boleh ada sifat ketuhanan sama sekali. Dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Atas nama makhluk ni, makhluk asal tak ada. Allah saja ilah, Allah saja yang asalnya ada. Makhluk ni semua asal ni mati. Allah saja yang asal ni hidup. Ni hidup ni apa? Allah yang bagi kita hidup. Semua makhluk ni lemah ni, Allah je yang kuasa. Ni boleh ada kederat, ada macam-macam ni macam mana? Allah yang anugerahkan keupayaan pada kita. Jadi bila sebut ilah, tak adalah ilah melainkan Allah. Dan bila Allah adalah ilah ni, tentulah takwa kepada dia adalah perkara yang paling besar sekali. Takwa pada Allah Ta'ala ni maksud dia macam mana? Besar sekali. Untuk jadi takwa adalah iman dengan Allah Ta'ala. Itu syarat takwa besar sekali. Syarahan takwa yang kita biasa dengar khasnya kalau kita sembahyang Jumaat, kan dia sebut ittaqullah haqqa tuqatih. Macam mana takwa? Kan khatib pun selalu berpesan, kau tak pernah pergi sembahyang Jumaat, saya tak tahulah kan. Kata apa? Macam mana takwa? Junjung perintah Allah Ta'ala, tinggal dengan larangan dia. Betul ke kita dah junjung perintah Allah Ta'ala, dah betul-betul junjung untuk meninggalkan larangan dia? Dan bila kata yang ni adalah antara ciri-ciri takwa yang mendorongkan kita untuk takwa ni apa? Yang itulah benda yang disebut, dibahas oleh ulama. Khasnya atas dia sebut ni takwa Allah Ta'ala. Kalau junjung ayat pun ulama kita terjebak. Itu tadi kata takwa ni ialah imtisalu awamirillah. Kalau cakap Urdu dia, saya ngaji Melayu dia, guru sebut dengan awamirki fabandi karna. Awamirki fabandi karna. Awamir tu apa dia? Junjung tu bahasa tutup guru kita, junjung tu. Bukan menatang minyak yang penuh, bukan tatang, junjung. Orang mana junjung? Berat ke, susah ke, payah ke macam mana? Atas batu jemala ku, kan? Bahasa lama kan? Junjung. Yang halal ialah halal, yang haram adalah haram. Apa pasal apa? Allah ilah kita, dia yang tahu apa halal haram untuk kita. Dia tahu apa yang syar untuk kita, apa yang khair untuk kita. Kalau tuan-tuan lah jadi frozen food, saya tengok ada daging-daging yang 1,500 tan tu, tuan-tuan dah ada dalam stok dah. Muskil ni, yang ni halal punya ke haram jadah punya ni? Macam mana nak junjung Allah Ta'ala? Kurang. Tuan-tuan tak ada iman ke? Oh, kasar je. Dia kata, ustaz tak apalah, bukan masalah saya, bukan masalah apa, masalah iman. Masalah iman. Masalah ni masalah iman. 40 tahun dah tuan-tuan makan daging haram kan? Bukan benda sikit. Kita junjung tu. Pula tu yang buat taik ni siapa? Bukan orang Syayan Nur Alif tu, lama dah. Ni orang tak berakai lama dah. Kap Lam Yanga tu pun dah tak berakai lama dah. Dah nama orang kafir. Apa dia faham tentang agama? Yang buat masalah ni jadi dajjal ni orang Islam kita ni. Mana iman dia? Mana takwa dia? Kenapa boleh khianat sampai terani ni? Muskil lah. Itu kita sebut hak luar tu. Kita pun pasal nak sebut takwa pada Allah Ta'ala ni adalah madaru kulli sa'adatin. Dia adalah sebab mendatangkan segala kebajikan. Kalau asal madar ni tuan, tempat peredaran untuk dapat bahagia tak bahagia, dia punya checkpoint dia, main point dia, paksi asas dia takwa. Atas sebut makna yang kita dah sedia maklum, junjung perintah Allah Ta'ala, tinggal larangan dia. Saya duduk ngaji, Tok Guru selalu disyarahkan dalam bab takwa ni, apa yang mendorongkan kita junjung tu, hak tu adalah benda yang paling besar. Sebelum tengok junjung tu, kau semayang macam apa? Kau kenal siapa yang kau semayang? Kau sembah siapa?
Kau zikir, kau tasbih. Semayang tu semua zikir, doa, semua adalah dalam keadaan memuji Allah Ta'ala. Kau belajar tak? Kau kenal tak Allah Ta'ala siapa? Kenal tak Nabi Muhammad SAW tu siapa? Kalau yang ni tak ada, macam mana nak boleh junjung? Memang bukan junjung. Nampak rupa je junjung. Rupanya tak ada lah, rupa Jadi apa saya nak sebut ni? Untuk nama takwa ni, syarat besar takwa ada iman. Iman adalah yakin. Al-iman huwal yakin. Iman ni yakin dalam hati tu, Allah Ta'ala tu. Macam mana nak dapat yakin? Sebab yakin kena cari. Yang antara kitab kita dah belajar, kitab bab iman. Macam mana nak paku iman? Memang betul-betul kita iman ke? Banyak benda kena persoal tu kan. Kalau betul-betul kita iman, takkan mengaji pun buat lembek aja. Orang iman ni orang yang sentiasa sedar dia ulul albab, bukan ulul lembab. Mungkin kan dengar saya sebut kasar sikit lah ayat saya. Orang beriman ni lah orang sentiasa fresh, bukan layu, bukan kering. Orang beriman ni lah orang sentiasa hidup hati sanubari dia. Khas sekali hidup dengan Allah, dengan Rasul, dengan syariat, dengan agama. Hidup. Dan hidup tu, hidup nyawa ni memang hidup. Yang ni babi pun hidup, kan? Kalau hidup dengan menyawa dan menafas ni. Orang beriman ni hidup besar ni, hidup hati dia. Dan hidup hati ni pasal apa? Pasal hidup dia, pasal ingat dia Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, sedar ke Rasulullah, ingat ke Rasulullah dengan berselawat dan salam atas dia. Besar tuan ilmu kita tentang iman ni. Sebab dengan iman ni lah, yang ni lah akan menghasilkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Iman ni lah menyebabkan kita boleh junjung kepada Allah Ta'ala. Tak ada iman tak boleh junjung, kan? Kita solat beban untuk dia. Kalau contoh saya sebut daging 20% tu ada 100 kilo. Ni simpan dalam peti sejuk ni. Brand tu, semua brand tu. Memang duk beri pun brand tu Kita nak makan kedai pun brand tu Saya wallahi saya tak pernah beli daging ais. Tapi orang jamu makan, saya tak pernah tanyalah dia bagi jamu daging apa. Tuan-tuan saya tak tahu Memang tutup guru pernah ajar macam tu. Saya boleh kata kebanyakan tutup guru duk ajar dalam bab makan minum ni. Bila sebut daging ais, dia jebek mulut saya. Daging ais. Tak tahu siapa dia sebelah. Mari mana. Kalau kata diluluskan JAKIM sekalipun, katalah gitu kan, dia boleh pergi pantau sekali lepas tu tak tahu dah apa dia. Berapa ramai orang Islam yang ada itu. Dengar, orang Islam pun boleh khianat orang kafir ke mana. Dia ajar kaedah simple Orang Islam pun boleh khianat. Agak-agak tuan-tuan boleh berpakatkan dengan DAP tu untuk buat kerajaan. Saya buku soalan itu senang Macam mana orang boleh ada hati lagi, ada perasaan lagi dengan orang kafir macam ni, yang nak kena kencing berapa lama, 22 bulan tu, boleh ada hati nak buat kerajaan dengan dia. Tak tahu lah iman apa yang ada ni. Kasar sikit lah dekat saya ni. Kasar kan. Kasar tak kasar pun, mu lagi kasar dengan Allah Ta'ala, mu lagi kasar dengan Rasulullah, mu lagi kasar dengan Islam. Bunyi hulu sikit lah, mu ni kan. Lagi kasar sebenarnya, lagi biadab sebenarnya. Macam tak ada agama dah, macam tak ada agama dah. Nak jawab dalam kubur macam mana? Man ikhwanuka, siapa saudara maramu, siapa? Kawan-kawanmu siapa? Adakah kawan yang janji boleh sokongmu dapatkan kerajaan? Ni kawanmu, sila. Takwa. Jadi center untuk atau tempat, jadi center point, paksi untuk boleh dapat apa-apa kejayaan ni takwa. Jadi takwa ni based on apa? Iman. Kalau semayang bukan atas dasar iman yang mendorong kita bangun pergi solat, tak pasal. Bukan iman tu. Satu kita punya Islam dengan Islam warisan ni tuan-tuan, kita semak iman kita. Yang mendorong kita solat tu siapa? Mendorong kita tu, kita taat tu siapa?
Kalau kita, istilahnya kita tak kenal yang mendorong kita untuk jaga syariat tu, ialah iman kita dengan Allah Ta'ala. Kita memang betul-betul iman Islam, baka dan keturunan lah, nak kata apa ni. Pasal sabit baka sabit kita dibesarkan dalam masyarakat Islam ni. Kalau diberanakkan di kalangan orang kafir saja, tak masuk Islam lama lah. Tak masuk Islam lagi. Sabit beruntung masuk Islam ni dan jadi Islam ni pasti mak bapak keturunan kita adalah Islam. Kalau dengan betul-betul nak masuk Islam ni, mudah Allah Ta'ala pelihara kita semua, bukan berkata-kata macam tu. Yang wajib dah kita mengaji, belajar, faham perjalanan agama ni. Oh, kita reti agama ni. Kalau tak reti agama, nampak macam agama. Kita ni duduk sini kan, kita duduk tidur sebenarnya. Ni kata-kata ulama kata, an-nasu niyamun idza matan tabaha. Manusia ni duduk dalam dunia ni selagi tak belajar, tak berguru betul-betul, semua duduk tidur ya. Idza matan tabaha, bila mati pun dia sedar. Mati memang sedar clear yang mati ya. Memang sedar dunia apa, akhirat apa, Allah siapa, Rasulullah siapa, tutup guru kita siapa, ulama kita siapa, mengaji ni apa, majlis ilmu apa, baru sedar. Duduk sini, duduk hidup ni, duduk majlis ilmu, duduk itu. Agak panas punggung lagi, belah itu. Nyapah aku dengar ustaz ni. Belah gitu kan. Dia tak nampak lagi. Dia mampu esok dia sedar. Silapnya aku, Allah, tepuk dahi, empuk kepala atas batu pun tak jadi apa. Macam apa? Alam tu bukan alam menyesal. Tak ada guna. Di tempat kita nak menyesal tak menyesal ni sini. Sana memang menyesal. Hatta orang yang dah beramal pun, dah taat pun, dah takwa gila punya pun, masuk je dalam akhirat pun menyesal lagi. Itu bukan kata-kata saya tu, memang sabit dalam Quran tu. Siapa yang mati ni beriman ni takwa gila punya ni. Apa? Mati je. Dia apa? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kau balikkan aku kat dunia ni, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan aku boleh buat amal walaupun satu amal soleh. Lafaz yang sebut dalam Quran tu, la'alli a'malu salihan, aku beramal, bukan a'malas salihah, bukan dia amalan. La'alli a'malu salihan, just only one single salih. Bangun mati ni, hidup balik, subhanallah, mati, tak apa dah lagi Allah tu. Membayang tu ni, sedar kita bila mati tu sedar dia, tahap kesedaran dia macam tu. Oh, macam tu ke? Untuk macam mana nak sedar macam tu kat sini? Takkan sana pun nak sedar, sini kena sedar. Nak sedar sini macam mana? Tak ada jalan lain. Dia kena belajar, kena mengaji. Kena mengaji dengan tok guru yang terang mata hati. Kalau tuan-tuan duk belajar dengan menteri yang hanya kira menteri, kira pangkat, kira makan gaji. Pasal apa saya sebut menteri ni? Pasal dia ada pengaruh. Menteri ni dia kata A lah, B lah, C lah, betul tak? Macam tu kan keputusan. Saya syarah lagi melayak lah. Kita memang nak cerita situ kan. Tapi nak cerita takwa tu. Takwa. Kalau kita takwa, kita bukan tengok dia menteri ke apa. Nabi bukan jadi menteri. Rasulullah pun di Madinah tu, baru ada kerajaan dia. Di Mekah macam mana? Oi, anak yatim biar tu. Bahasa nak sebut pun tak sanggup nak sebut kan. Tapi yatim piatu pada anak tu kan. Bila yatim piatu ni, dia macam gelandangan macam orang ni lah. Mak bapak tak ada orang yang apa, yang betul-betul care dia, take care about dia kan. Tapi dia jadi orang yang baik. Apa saya nak sebut ni? Allahumma salli alaihi wasallam. Nak sebut tu nak jadi marah lagi, hilang lah nak sebut bang. Allahumma salli alaihi wasallam. Nak sebut bab iman tu yang takkan boleh sempurna kita duk buat
Apa yang kita duk berjalan atas muka bumi ni, kalau kata selagi tak ada iman kita, yang itulah membangkit yang kita duk beramal tu, masya-Allah. Auzubillah. Jadi asal nak sebut tadi, kalau kita mati tu, dah mati memang sedar clearnya. Mati sedar clearnya. Jadi mudah-mudahan kita mengaji, kita belajar ni, faham ni, yang tok guru yang terang mata hati ni. Oh masya-Allah. Baru nak boleh terbuka hati kita. Berduduk dengan orang-orang yang terang mata hati, baru hati mata kita terang. Mata hati kita terang. Duduk dengan orang mati hati, dengan orang gila dunia, gila pangkat. Masya-Allah. Sikit saya bagi clue kan. Ada orang dia kena positif COVID. Orang duduk kena COVID ni tuan-tuan, yang positif ni, dia duduk hospital paling lama pun 10 hari lah. Itu buatlah saya makan sikit. Kita pun dengan cerita COVID, mula-mula cerita macam mana? Wah, mati muji macam beruk lah, macam apa lah kan, betul kan? Tak pergi tumbang. Tak ada tumbang seorang pun, mohon kan. Yang COVID tu masuk tu, buat apa? Makan tidur, balik. Makan tidur, bukan ada ubat pun. Batuk, batuk. Tak ada batuk, tak ada demam kalau macam mana? Balik. Siapa pernah kena positif? Dah. Tak ada. Seorang tak ada. Saya nak tanya awak. Menteri yang kena positif tu, tak silap saya 8 hari duduk hospital. Discharge daripada hospital, tuan-tuan tahu apa perkataan yang disebut oleh doktor keluar? Apa dia? Sembuh sepenuhnya. Swab tu positif. Duduk 8 hari, tak ada ubat apa-apa. Dia pun kata dia makan habatus sauda lah. Tak ada, betul negatif. Apa tu? 8 hari, sembuh sepenuhnya. Yang kita tak kena apa-apa ni, 2 minggu. Jumaat tak ada, zon merah. Lepas tu, dia suruh kita ambil vaksin. Astaghfirullahaladzim. Ni apa ni? Agama apa ni? Dia punya alasan darurat. Darurat aku pelotok apa? Dengar saya sebut. Ni darurat yang dia create. Darurat. Dia create sebenarnya. Tuan, tak ada kes dalam dunia yang sebelum ni dalam sejarah yang dijadikan wabak ni satu benda besar ni dengan hanya kes yang ada, bukan siapa yang mati. TB ke, smallpox ke, chicken pox ke, apa kita sebut kan? Diabetes ke, mesti disebut siapa yang mati saja. Kalau kira diabetes, betul-betul serius diabetes ni, tuan-tuan diabetes 8 hari boleh discharge pada hospital lah. Jawab. Diabetes tak faham kot. Tuan-tuan ada darah tinggi kecil manis ke apa, 8 hari duduk hospital boleh sembuh sepenuhnya ke? Jawab. Kan? Siapa ada kecil manis ni? 3 serangkai apa? Ada? Tak ada, semua sihat. Masya Allah, tabarakallah. Ada? 8 hari discharge pada hospital, sihat sepenuhnya. Ada? Saya nak syarah taqwa tu, dengar. Saya nak syarah taqwa. Ada? Tak ada? Positif yang ni, COVID yang kata bala gila babi yang ni, saya bahasa hulu lah macam ni ya. Macam mana? 8 hari discharge, sembuh sepenuhnya. Kita tak kena apa-apa ni, kuarantin. PKPD. Macam muskil tak muskil kah? Kalau saya kata bagi semua orang kena positif, macam mana? Semua orang pergi hospital 8 hari relax, makan tidur. Jawab, sambung lah. Tak tidak sambung. Sehat sepenuhnya. Ya Allah. Tak nak macam tu. Kalau gitu, baik kita semua kena COVID. Kan tuan saya sebut. Kurang ajak sikit lah dengan cakap macam tu kan. Bagi semua kena COVID, betul? Masuk hospital, makan tidur. 8 hari, habis kuat 10 hari, macam mana? Semua sembuh sepenuhnya. Yang mati tu siapa? Cuba sebut nama satu orang yang memang dia sihat, mati pasal COVID. Absolutely. Dengan COVID mati. Kita minta KKM bagi satu nama badan lah. Satu. Saya minta satu. Tak ada lagi lah. Jangan tipu lah. Bila buat research? Tak ada lagi. Yang mati tu pasal memang sabit nak mati lah. Sabit nak mati lah.
Ada bagi nama. Saya tarik balik saya punya cakap ni. Bagi satu nama cukup. Satu nama is enough for me. Sihat dia mati, COVID tu mati dah. Mati dah. Please give me the name. Orang pertama ke orang kedua yang mati kan, dulu kan disebut nama satu-satu. Oh, pakai doa lah. Orang ni, oh, Masya Allah, ya Allah, bagikan dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua ahli jannah, apa-apa ni mati syahid lah, gelepuk. Bagi satu nama memang mati pasal COVID. Satu nama. Bantuan pernafasan lah, apa. Kes ribu-ribu, sembuh pun ribu-ribu. Kan saya tipu kan ni. KKM duk cerita hari-hari lah. Apa-apa orang sembuh pun, apa-apa orang kes orang mati, discharge ni, betulkan perlukan bantuan pernafasan, gelebuk. Kalau dia cerita hospital, kalau cerita yang ni patah kaki, yang ni memang banyak kes. Ni kes pertama dalam dunia yang dikira sebagai wabak, bukan di atas siapa yang mati, tapi di atas berapa kes yang ada. Tu yang juta bilion angka dia macam mana? Yang mati betul-betul absolutely daripada COVID. Pula tu yang ada pun, yang mati-mati ni apa? Umur 60, 70, tubuh pun yang semua penyakit kronik. Daripada umur katalah daripada kecil sampai besar, sampai umur 40, katalah yang itu, tak boleh 50 ke bawah ni, siapa dia memang mati dengan sebab COVID. Dia orang nak buat saya makan lah tuan-tuan. Bulan lah, bukan 2-3 hari. Yang sembuh tu, kalau yang tambah yang umur daripada 0 sampai 40 tahun ni, dia 99.99999. Kalau kena awal macam mana? Sembuh tanpa ubat. Lepas tu vaksin pula. Tuan-tuan, 3 bilion tuan-tuan. Bilion lah. Ada negara lain beli murah tu satu hal dah kan. Saja saya nak suruh pegang berakai sikit. Khasnya saya nak sebut tahu mana? Saya nak sebut menteri tadi. Dia dah kena dah. Dia tahulah apa yang dia kena, kita tak kena lagi. Tu saya kata kalau kena pun saya tak risaulah, pasal duduk dengar saya sihat, saya tak ada kecil manis, saya tak ada darah tinggi, saya tak ada masalah komplikasi jantung. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi sihat. Bukanlah saya saja nak minta wabak tu, tak ada lah, tak ada kerja habis bodoh buat gitu kan. Tapi tengok dengan cara dia tu macam mana. Saya dengan dia tu sebaya. Lari pun setahun 2 lah. Tuan-tuan tak faham siapa dia tu, tanya lain lah. Saya dapat sebut dia kan. Sebut nama ni tak boleh, dia orang marah kan. Apa saya nak sebut ni. Jadi kalau kata kena pun tengok dengan keadaan itu, maka hang betul saudak. Saya betul saudak tonggang tu lah. Madu ni saya sebulan lebih 1 kilo saya makan. Kalau dia boleh sihat macam tu saya cakap macam ni saya apa? Saya lagi sihat. Kawan tu ni tak cakap macam ni, kawan tu cakap macam ni. Kita kena ambil vaksin ni pasal kita mudarat, kita dalam keadaan darurat, jadi kerajaan cadangkan. Dia cakap macam tu. Saya tak ada, saya makan madu 1 kilo sebulan lebih lagi. Ni saya cakap macam ni. Kalau dia pun 8 hari boleh discharge, saya duduk 2 hari discharge daripada hospital, sihat sepenuhnya. Bukan nak cakap besar kan, tapi duduk tengok macam tu. Ada orang sampai dia bukan stres kena COVID tau, dia stres apa? Tuan-tuan jangan jawab agak saya. Stres pasal apa? Stres kena kuarantin tu. Stres kena duduk seorang, nak buat apa tak boleh. Bukan tak boleh yang ni, tak boleh. Kau tuan-tuan tak stres, bagus Baguslah kena PKPD bagus. Duduk dalam rumah. Saya nak cerita apa ni? Orang yang dah ada pengalaman sakit, dia dah boleh sembuh, dia mencadangkan ambil vaksin. Dia kata apa? Vaksin ni harus. Kalau kerajaan wajibkan ni, wajib kita kena ambil vaksin. Tasarruful imam manutun alal maslahah. Imam ni kalau dia suruh ni, mesti benda-benda ni benda baik, maslahat untuk kita. Kalau saya kata ini bukan maslahat, ini tipu maslahat. Kasar sikit lah ayat saya. Bukan maslahat. Kaedah yang disebut tu pun, yang tu bukan kaedah usul fiqh, bukan ayat Quran, bukan hadis. Tasarruful imam manutun alal maslahah. Yang tu kaedah nak dobit, ingat fiqh. Tak semestinya imam buat apa semuanya baik. Mana ada dia buat kilang agak baik. Jawab.
Takkan nak kata tasarruful imam manutun alal maslahah. Dia ambil cukai sana, cukai sini, cukai sana, custom sana, excise lah apa ni. Baik, tasarruful imam manutun alal maslahah. Awak tak abang je. Dia bagi orang kafir ni macam-macam keistimewaan boleh bagi. Sekolah orang kafir lebih besar daripada sekolah orang Islam ni. Pondok-pondok sekolah agama macam nak rupa macam tuan tengoklah, kita tengok sekolah pagak, sekolah Cahaya Nur Alif, tengok pagak dia, sekolah agama kita tak boleh challenge dengan pagak dah. Demo punya mana ada bantuan kerajaan, guru kerajaan bagi. Saya nak sebut apa ni? Nak sebut kata saya pergi jauh lagi tu, jauh sangat tu, saya nak patah balik ya. Nak kata adakah betul apa imam buat semua betul? Tak, ya tu bukan kaedah. Bukan kaedah untuk sami'na wa ata'na. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Taat Allah mutlak, taat Allah Rasul mutlak. Wa ulil minkum, wa ulil amri minkum ni dia tak ada ati'u, tak ada depan. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ati'u wa ulil amri dengan ataf je. Tak ada ati'u, tak ada. Ni kena faham kondisi imam. Imam ni dia buat hak. Kalau batil. Cuma kita tak diajar untuk buat demonstrasi tunjuk perasaan, jatuhkan kerajaan dengan cara-cara pertumpahan darah, kelahi, tak ada lah kita. Pemerintahan Islam yang lepas kita tengok Bani Abbasiyah, Bani Umayyah tu, raja zalim macam mana pun macam mana, tak diajar untuk perang raja, tak? Sabar dengan kejahatan dan kezaliman dia. Doakan dia untuk kebaikan. Apa kita punya yang hak ni mesti diteruskan di atas jalan yang hak. Yang batil adalah tetap batil. Dan pegangan kita bukan pada umara, pegang kita pada ulama. Dan mereka gunakan ulama macam ni untuk pengaruhi kita. Di atas ciri dia nampak bagus, takwa. Tapi kalau saya kata bukan takwa macam tu. Takwa apa? Dia boleh sembuh, discharge. Sepatutnya dia bagi suggestion lah. I myself in hospital only 8 days only lah. Bunyi yang putih ada sikit kan. Saya cakap Arab tu tak faham. Ana kuntu fi mustashfa thamanata ayyam faqat. La zada, bukan la zada tu, la zada. Tak lebih sikit pun. La zada pikul. Laukana yauman, tak ada lebih walaupun satu hari kata dia. Kata apa? Qad syufitu min hadzal bala. Aku dah sembuh daripada penyakit ni. Sepatutnya macam mana? Ini kata di qad syaribtu habata sauda. Aku makan habatu sauda aja sehari-hari suruh sembuh. Orang tak makan habatu sauda minum air sejuk pun discharge pada hospital sembuh sepenuhnya. Betul kan? Memang dia orang sebut yang tu kan. Yang ribu-ribu sembuh hari tu. Betul kan? Kan saya silap dengar pekak dengar apa? Sembuh sepenuhnya. Perlu ke vaksin? Yang tu pun tak ada akal ke? Saya punya bahasa kasar sikit lah. Saya nak sebut ni pasal apa? Pasal dia dah nak arah ke arah tu kan. Boleh batal kan? Apa masalah kan? Banyak benda-benda batal. Projek besar-besar pun boleh batal. Janji dengan kita pun nak buat macam-macam. Batal. Apa masalah nak batal dengan tu? Benda-benda macam tu. Dan dia buat apa? Takwa ke macam ni? Saya sebut petikan macam tu sikit lah. Dan dia panggil lah semua ustaz-ustaz, apa dia panggil ustaz-ustaz selebriti buat apa? Untuk sokong dasar pemerintah ni untuk kenakan vaksin. Tu kata tu saya kata tadi bagi kena dia nak KKM masuk pergi lah. Lepas tu macam mana? Duduk 8 hari makan tidak macam mana? Sembuh sebenarnya. Tuan-tuan duk kena kuarantin lagi. Tambah pula saya yang bawa kluster madah kan. Ya. Dia takut sangat tu kluster madah, kluster masjid, kluster tabligh. Yang glove tu tak panggil pula kluster glove kan. Tu tak faham sudah saya cakap lah. Patutnya buatlah nama kluster tu kan. Tapi tak buat nama pun. Tapi kalau bab agama ni buat nama kluster. Kalau ustaz ada buat silap sikit, rogol ustaz. Yang rogol ustaz. Apa lagi ya?
Yang isu dekat baru ni. Bagi. Kalau kena buat agama ni, dia katalah macam-macam. Yang lain-lain tu senyap ya. Daging haram ni macam mana? Macam halal je, macam tak ada apa-apa ya. Nama dia tak boleh kena rahsia kan. Mengganggu siasatan. Ni takwa ke apa ni? Takwa ke apa ni? Takwa ilah ni adalah madarukul lisan. Nak bahagia tak bahagia, berjaya tak berjaya, takwa. Saya cakap kasar sikit lah macam ni kan. Saya ni angin apa tahu pagi ni. Pasal saya sebut takwa tu. Saya lepas tu kata dia watiba'u ahwa ra'su syarrin habaila, ikut nafsu. Tengok gaya tu kan. Dia adalah ra'su syarrin, dia adalah kepala untuk buat kejahatan. Habaila, habail ni hablun kan, hablun wa tasibu bihablillah, tali. Dia tali, dia jalan untuk pergi pada kejahatan. Jalan lagi jahat ni hawa, nafsu. Satu nafsu dengan syaitan, nafsu lebih jahat daripada syaitan 70 kali. Nampak duit, habis. Nampak rasuah, dapat habuan seks pula, habis. Alhamdulillah. Tambah pula ada pangkat, macam mana? Dah dilantik pula jadi menteri. Saya pun hilang guna condition tu, macam mana? Cakap silap sikit, tak ikut dasar dia macam mana? Periuk tak berasap. Kalau orang takwa betul kata, dan saya tak setuju kerana ni saya pun sihat hanya 8 hari, discharge sepenuhnya. Tempat saya duduk pun Jumaat tak boleh pergi, sebab tu tambah pula kuarantin 14 hari, tak jadi 14 hari lagi. Jumaat sampai berapa kali tak boleh, yang boleh pun Jumaat 6 orang. Saya boleh balik rumah discharge sehat sepenuhnya. Sihat sepenuhnya. Saya tak setuju sepatutnya vaksin ni kena. Saya kena buang jadi menteri pun buanglah. Jadi saya cakap yang sebenarnya. Patutnya itu takwa. Itu takwa. Itu takwa. Saya urai macam tu sikit. Itu takwa. Butuh cakap kona-kona tu macam mana? Tu tak tahulah. Tuduh lagi kacau pula kan. Tapi berdasarkan fakta yang ada, yang kita tengok berapa orang sembuh, berapa orang mati. Dah mati tu saya kata, at least bagi kita satu nama pada anak yang memang mati, dia sihat, mati sebab COVID-19. Satu. Banyak doktor-doktor ada, tapi doktor yang bercakap macam belah kita ni tak keluar, suara dia tak keluar. Maksudnya apa? Memang tak keluar. Kalau keluar, klien dia macam saya bercakap ni, ustaz-ustaz yang bercakap macam saya bercakap ni, suara dia tak keluar. Kalau keluar pun sekejap je, lepas tu sengap. Kata apa sengap? Pasal dia ada datuk. Ada datuk kena panggil, warning sikit. Saya tak ada datuk. Saya tak ada datuk. Satu saya bercakap macam ni. Ada datuk kalau bercakap pun mula-mula dengar lantang, saya tengok U-turn pula. Ambil lah vaksin. Saya tak ada datuk. Saya mengaji pun tutup guru tak ajak gitu. Kita pun bukan lapak nak datuk. Kedah kita apa? Takwa. Baik. Jadi besar hidup kita takwa. Apa sebenarnya yang sebut ni? Yang mendorongkan kita untuk takwa tu apa? Itulah besar sekali. Dasar dia iman. Kalau kata darurat lah kan. Orang sebut selalunya isu yang ni duduk bahar duduk TV. Isu dia darurat lah dia sebut. Darurat babi boleh makan. Memang masa darurat babi boleh makan. Tengah kita ni boleh makan babi dah ke? Pasal tu kot masuk 1,500 tan tu. Daging haram tu. Pasal tu kot, pasal darurat kot. Tu boleh masuk tu. Darurat apa? Tentulah kan. Nak sebut ni pun sekadar untuk mencelikkan fikiran kita sikit. Tengok ya. Apa yang sepatutnya kita kena faham pada kerti, lepas tu bertindak. Yang itulah sepatutnya. Kita apa yang kita cakap khasnya atas nak sebut syariat nak sebut kan. Yang ni memang kita punya benda yang kita tak bicara. Takwa, lepas tu ikut nafsu. Betul tengok dia nak bagi penjelasan. Tak ada perjalanan agama kita dengan ada istilah-istilah macam ni. Yang ni yang kena mengaji, nak kena faham. Besar pelajaran kita tuan-tuan nak faham agama Islam ni. Pasal Islam ni agama yang kamil, mutakamil. Apa maksudnya? Dia sempurna. Kalau ada tak sempurna pun, dengan datang Islam akan sempurna kan dia.
Dan Islam memang dah sempurna dah. Cuma masalah dia bila ada orang yang menguruskan dia dengan cara yang tak betul. Itu yang menyebabkan nampak macam ada kepincangan. Jangan kata dalam pengurusan negara, kat diri kita pun kalau kita mengaji tak betul, kat kita pun pincang. Bukan masalah agama tu tak sempurna, kita tu yang tak sempurna. Kita tu yang pincang, kita tu yang cacat. Iman bagus, tapi kita yang tak mana sabab untuk dapat iman, sabab untuk jadi takwa tu mana? Kita yang pincang. Kredit awal kita mengaji macam mana? Baik. Jadi tajuk tu jelas satu. Jadi mana nafsu tak nafsu ni, yang tu yang menyebabkan nak kena kita jadi cerdik. Orang cerdik dia tak akan ikut nafsu. Kalau yang jadi masalah ni macam mana? Yang tak jadi cerdik pasal nafsu. Ni masalah. Jadi kalau saya cakap ni, kalau orang cerdik ni semak, lepas tu dia akan bertindak mengikut kecerdikan yang dia ada, matured akal fikiran dia, hak tu yang menyebabkan dia akan bertindak, dia akan buat satu. Kalau saya sebut misal, saya nak sebut cerdik tak cerdik khasnya dalam bentuk perbandingan syariat. Tuan-tuan kalau minum air ni, tuan-tuan minum teguk menapas layak tu, apa hukum? Makruh ke haram? Hikmah cerita sains sikit pasal apa makruh? Carbon dioxide tu menapas, dia akan larut dalam air tu, kita minum balik. Ni saya tak buat ni pakai ni. Ya, makruh ke sunat ke wajib? Wajib pakai. Tambah hari Jumaat, wajib pakai. Tak pakai kalau tunjuk lah kan. Tak pakai tak apa, tunjuk badan lah. Wajib pakai. Minum air, menapas air, makruh betul? Berapa kali makruh duduk ni? Bukan sekali menapas dah. Kalau 3 jam tu. Faktor sihat ke faktor bagi mampu cepat? Saya dah cerita COVID-19 ni memang sebenarnya bukan benda mematikan pun. Dengan semua biasa tu, tuan-tuan tengoklah kajian orang nak buat lah kan. Yang mati dengan sebab diabetes lagi ramai lah. Diabetes ni patutnya kena lockdown. Mati dengan sebab mak motor tu lagi ramai daripada yang mati sebab kuman COVID ni. Dengar saya sebut. Kadar kematian mu tiap-tiap tahun mati berapa. Kutlah dengan sebab COVID ni mati makin ramai kan. Baik bukan kata Malaysia, satu dunia. Macam mana? Mati bertambah? Tak bertambah pun sama je. Boleh kata sama. Bahkan ada yang kurang lagi daripada tu. Siapa? Dah tak ada mak rempit apa semua, tak ada. Tak ada hak mati jalan raya. Hak mati jalan raya tu mahal lagi. Sepatutnya lockdown pasal mak rempit ramai kan. Itu faham saya cakap apa ni? Ketidur je habis. Jadi bila hak tu tak ada mudarat, jadi pakai ni nak apa? Sebab kesihatan nak indahkan. Kuman tu pun tak ada apa-apa ni. Pasal 8 hari discharge. Dia kata kita yang sihat ni 8 hari discharge tak ada apa-apa lah. Sekolah boleh pergi, kedai makan boleh buka, masjid tak boleh pergi. Lapak. Kedai makan duduk sebelah-sebelah. Mana ada duduk jauh-jauh lah ni. Masjid jarak. Duduk dalam kereta, satu kereta duduk apa-apa sebelah-sebelah kan. Keluar kereta semayang jauh-jauh. Enak dah. Kompak enak dah pun saya. Apa ni? Oh, rumah cool. Tapi jadi cucul, lembu cucul hidung lah, ikut elah nanti kena saman pula. Lagi aku. Kita ikut lah. Tapi kalau saya ada peraturan yang memang saya ikutlah kan. Nak bayar 1,000 kan senang. Tapi nak cerita apa? Betul tak betul ni? Saya dah bercakap ni. Kalau dulu kot kita tak dapat maklumat lagi, baru kita tak kenal kan. Duk tengok orang ni tumbang. Bunyi. Oh, tengok belakang ni. Tak ada apa punya. Tak ada apa. Tiba-tiba tengok nak lancarkan ubat pula. Lain style. Saya boleh cakap bidang saya lah. Tempat saya boleh bercakap, saya bercakap. Itu pun ada live. Kalau tidak kita adalah ni lah. Kot jadi viral ke apa punya pasal lah.
Hang dengar lah aku apa. Hang pergi semak lah balik. Hang lagi banyak maklumat daripada aku. Aku tahu apa, aku kata waktu orang duk hulu, pakailah hulu. Duk pondok lah tu kan, orang kata pakai serban besar-besar ni, apa? Oksigen tak masuk kepala otak. Tak apalah, aku kepala oksigen tak masuk kepala otak, hampa oksigen banyak. Aku nak tengok orang cerdik hampa. Ui, kasarnya. Mentah, ini pendapat saya. Bunyi lembut sikit Saya nak cerita apa ni? Takwa, nafsu. Apa masalah? Daging haram masuk tu apa? Nafsu tak nafsu? Kenapa tak ada cerita? Relax macam berapa minggu dah ni? Macam tak ada tindakan. Sepatutnya lockdown makan daging ni. Lockdown. Tak boleh macam mana? Beku kan? Semua daging dalam Malaysia ni beku. Patutnya inilah tindakan mula-mula dia ambil. Ni benda haram masuk dalam daging tu. Saya nak cerita ke Pondok Sidah sini ada kan? Masuk masjid, tulis nama, nama tu? Alkohol ni tuan-tuan, mabuk tu pasal apa? Alkohol. Kepala otak sewil tu pasal apa? Alkohol. Yang dalam tu apa dia? Alkohol. Baik guna air kan? Toksik gila apa tu? Tuan-tuan pakai alkohol tu ambil api cucur tak? Kalau dia tak menyala itu pun tutup lampu tengok, dia ada nyalaan biru. Macam apa? Etanol, metanol, apa-apa semua. Alkohol nak benda bakar, bahan api kan? Bahan api. Kalau dia bukan buat daripada yang proses peram, sama ada buat daripada apa, tu semak tu satu hal lah. Tapi nama pun alkohol. Tuan-tuan tak pernah masuk amal apa tak tahu. Ambil maklumat sikit, Google sikit alkohol tu mendatang apa. Benda beracun ke tak benda beracun. Mabuk tu pasal kepala otak sewil apa-apa tu antaranya sebabnya alkohol. Sains pun kata macam tu. Saya pakai maklumat demo sikit itulah. Ni cuci tangan. Kuman elok apa bakteria habis mampus semua. Patutnya air sejuk lah. Wuduk tu cantik lah, tak payahlah sanitizer. Tapi digalakkan sanitizer. Mana syariat? Mana takwa? Yang ni satu hal lah. Ni satu hal lah. Konteks sosial, salam. Kat kita masing-masing ada cas negatif, positif. Yang ni kaedah menetralkan apa cas kita yang lebih. Kalau orang ni tak cukup cas, salam tu, cas sampai dia akan neutral kan. Neutral. Salam. Orang tak sihat, dia boleh jadi sihat sebab kita. Kita pun tuan-tuan kalau duduk tidur, dengar saya cakap ni boleh bangun tak? Tak faham, satu hal lain lah. Orang yang gejala dia mana sihat dah, ambil suhu tak kira lah. Kalau ikut dah tak demam tak payah ambil suhu, tak apa. Tu dia untung berapa ribu tu jual alat tu. Saya cerita tentu sikit lah. Baik. Jadi asal dia sebut kunci untuk kata kebaikan ni, keburukan ni tahu mana? Takwa. Bila takwa, iman. Allah, Rasul, syariat. Dia mesti based on Islam. Apa syariat aja. Semayang apa-apa bukan jauh-jauh. Ni kalau dah tak ada apa-apa sepatutnya, lagi rapat lah tu, kata kedai makan boleh rapat, market lagi rapat kan. Tambah kita tengok pemimpin-pemimpin, wartawan rapat elok je. Dalam duk apa ada tempat-tempat PKPD tu, dia boleh buat apa anugerah apa itu? Yang itulah kan pelakon-pelakon apa anugerah popular tak popular apa dia kan. Elok je rapat-rapat yang masjid jarak-jarak jauh-jauh. Tak kelakar kan? Something wrong, a lot of things wrong there lah. Bagi saja lontar sikit lah fikiran tu. Pasal sebelum dia nak bagi semua orang kena ni. Nak kena tu tuan boleh percaya ke? Siapa yang buat tu? Apa? Pondok buat tu vaksin. Pondok buat vaksin. Malaysia buat vaksin. Indonesia buat vaksin. Brunei, Darussalam. WHO lah. Apa? Pfizer saya nak sebut bukan Freezer. Apa? Pfizer. Pfizer tu. Siapa? US. Siapa dia punya donator besar? Siapa? Founder dia. Yang funder dia. Donator dia. CEO dia siapa? Ahmad Rozaini. Sultan Agung ke apa? Siapa? Sultan Brunei. Siapa? Tuan-tuan boleh percaya ke dengan orang macam tu untuk macam tu beri kesihatan dalam dunia? Tuan-tuan boleh percaya ke? Apa akidah yang ada kat kita ni? Kita punya nasihat sepanjang jauh-jauh ni pun nasihat siapa? WHO. Okay. Saja nak sebut balik pasal duk tengok melampau daripada dulu dia.
Kelakar lagi. Dulu kalau 2000 ni semua PKP lah kan. Kita tengok 60, 100 pun PKP. Satu Malaysia lah. Kan ribu, 2000, tak ada apa-apa pun. Bahkan ada negara yang tak lockdown pun. Elok pun. Angka dia lagi sikit daripada hak kita lah. Lagi sikit daripada negara yang ada lockdown. Pergi tengok lah. Saya Google tu lagi banyak Google tu saya buka ahli Google. Sweden, Madagaskar. Banyak lah. Pergi tengok lah. Tengok Google tu. Negeri yang tak lockdown. Negara tak lockdown. Tengok peratusan dia, percentage dia, berapa yang kena, berapa tak kena, yang mati tak mati. Itu pun cuba sebut satu nama yang mati pasal corona. Satu nama cukup. Tak dengar? Nama. Memang dia create lagi nampak hebat. Dia antara tu kata satu-satunya isu dalam dunia yang jadikan kes itu untuk menunjukkan dia adalah wabak coronavirus. Nah, benar dah. Sepatutnya kematian, bukan kes. Kalau nak kes dadah banyak lagi. Betul lah. Sepatutnya lockdown Malaysia, dadah lockdown. Sakit jantung lockdown. Semua makanan-makanan yang ada apa berwarna apa semua ni menyebabkan kita lockdown. Semua makanan ni tak boleh masuk. Semua kena yang fast food je. Semua yang fresh food ya. Tak ada yang dalam tin, dalam botol apa, tak ada. Ini pasal apa? Semua sebab komplikasi jantung lah, apa buah pinggang. Ni semua bisnes untuk jual alat-alat kesihatan. Apatah lagi kalau tengok agama kita, lagi pasal agama kita lengkap, cantik. Tambah dia yang sebut ini, innat tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha mamussila. Terjemah dia ada, sesungguhnya, cuma kalau ikut dia punya rangkap tu, sebelah kanan kiri tu berhenti dia dekat tariqah. Sesungguhnya jalan untuk menuju Allah itu ada 3, iaitu syariat, tariqat dan hakikat. Sikit bahasa-bahasa itu. Serta dengarlah tamsilnya. Maksud tamsil ni perumpamaan yang nak diberikan oleh pengarang kita ni, yang diberikan oleh ulama terhadap 3 perkara ni. Jadi jalan kita nak pergi orang Ta'ala, jalan untuk selamat ni, pasal dia sebut dah, jalan dia takwa. Untuk takwa tu apa jalan ni? Untuk jadi iman, takwa ni, dia apa jalan ni? Ada istilah syariat, tariqat, hakikat. Memang perjalanan agama kita ni. Bahkan yang disebut 3, disebut gitu. Kalau ikut, ada kitab yang lain disebut 4 lah kan. Pasal yang ni disebut innat tariqa syariatun wa tariqatun wa haqiqatun. Kenapa kita pakai terjemah dulu? Memang dia sebut satu-satu tu. Perjalanan kita dan sampai orang Ta'ala ni ada nama dia syariat, tariqat, hakikat. Selalunya satu lagi perkataan yang disebut apa? Ma'rifat. Tariqat, ma'rifat, hakikat, syariat. 4. Yang biasa kita dengar 4 lah. Macam mana pun, kalau kata ma'rifat tu, ma'rifat adalah dalam hakikat. Hakikat, ma'rifat. Dia satu benda ni. Hakikat dan makrifat. Memang kita cerita tu semua masa kita kot terbatas. Hakikat syariat, hakikat makrifat satu, syariat satu, tarik satu. Baik. Kata dia fa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun darun ghala. Terjemah dia apa? Syariat itu adalah seperti kapal. Dia buat misal. Bagi kita faham. Syariat tu seperti kapal. Satu tuan tengok gambar ni, gambar kapal. Duduk dalam laut ni. Apa? Nak tunjukkan kitab dia ni lah. Ni nak tunjuk keterangan dia nak bagi tentang agama Islam ni. Ni dia ada syariat. Syariat itu adalah seperti kapal. Lagi, manakala tariqat pula adalah seperti lautan. Tariq ni apa? Jalan. Dia gunakan kapal jalan pasal apa? Nak menunjukkan laut ni jalan ni banyak. Pasal apa? Mana ada jalan? Maksud jalan tu dia bukan jalan raya, dia bukan ada macam tambah kereta api. Dia ada satu jalan aja, mesti atas landasan. Jalan raya dia tak ada landasan, boleh pilih jalan. Laut? Jawab. Lagi banyak jalan. Tapi nak jalan kena ada syariat. Kadang-kadang ada orang semua. Jadi bahasa lain syariat tu. Syariat ni kapal. Tu yang syariat ni apa?
Bahasa mudah syariat ni, hukum-hukum, fake tu syariat. Jangan kata fake ni luas, betul, tapi mesti duduk dalam kapal. Mesti duduk dalam kapal. Kalau syariat, dia kata syariat fiqah ni luas tu memang luas fiqah ni, tapi kalau kau tak duduk atas kapal, takut kau lemah pasal luas sangat. Memang kena sebut macam tu. Pasal zaman ni zaman orang pendapat tak. Bila pendapat apa jadi? Sampai lemah dengan pendapat. Lemah aku dengar pendapat. Saya sebut COVID tadi pun apa? Nak cerita pendapat lah. Dia orang punya pendapat lah, tuan, ni saya punya pendapat. Jadi bukan nak kelahi tak? Pendapat lah. Fiqah pun cerita pendapat dia tak kelahi. Bahkan cerita pendapat sewil pun tak ada orang marah. Duk cerita Wahabi lah, duk cerita Syiah lah. Macam tak ada tindakan aja. Duk cerita pandangan damai tak nak Merry Christmas ni. Sat kata boleh, sat kata tak boleh, sat kata haram, sat kata boleh, sat apa bala ni? Pendapat. Ini saya cerita pendapat saya lah COVID. Sikit analisa gitulah kan, pendapat. Saya nak cerita apa? Mesti duduk syariat. Dan saya cerita syariat. Tutup muka, menapas dalam ayat syariat. Salam, ada cas itu sikit ilmu sains gitulah kan. Basuh tangan bukan sanitizer. Doktor pun sanitize, nak makan dia basuh tangan dengan ayak lagi tau. Doktor tu kalau apa ke rok ke apa ke minyak ke sabun ke, dia punya pembersih utama dia apa? Air mutlak. Air Milo tak boleh. Air Milo. Air sirap tak boleh. Mesti air pure water, plain water. Tak percaya tu tuan basuh tangan, tak payah pakai air, ya. Mana mau ya? Tuan-tuan dah basuh elok-elok dah, ambil sanitizer. Tu makan. Nari. Apa ni? Buat apa ni? Mampu tak buat. Prinsip pun tak betul lah. Mana syariat? Jadi kita dihajar melanggar syariat, tak ikut syariat apa dah. Sembahyang jauh-jauh, Jumaat pun tak ada. Syariat gila, Jumaat tuan 40 orang pun dia tak kuasa imam. Dia tak ada fikir hal lain. Syarat-syarat SOP kita mesti mustautin, mesti kamil, baca Fatihah betul, akidah betul. Mana ada? Dia tak kuasa imam, itu yang terpilih, yang kena pilih. Mana ada SOP kita? SOP kita tu dia tak sebut. SOP kita dia sebut SOP WHO lah. 40 orang, tak boleh ni, tak boleh crowd. Crowd biasa ya, tempat lain crowd, okey. Jom kita pergi apa? Ion, Tesco dia buka lagi kita tengok. Macam mana? Crowd dia macam mana? Pasal malam crowd dia lagi ramai daripada sembahyang Jumaat. Satu dia orang minta macam ni, pejabat agama pun bagilah arahan munasabah kan. Pasal kedai makan boleh buka hari Jumaat masjid tempat kawasan merah 6 orang, tapi restoran boleh buka. Ya. Restoran boleh ratus-ratus tak apa, tapi penjarakan sosial boleh faham. Masjid 6 orang. Zon merah ni, cerita zon merah ni. Kedai makan boleh ramai-ramai. Zon merah ni. Betul ke? Saya sebut silap ke apa? Yang penting penjarakan sosial, satu meja 2 orang. Itu kita cadangkan sembahyang Jumaat kat restoran. Pasal restoran boleh ramai. Jumaat 6 orang, pejadahnya Jumaat 6 orang. Mana syariat? Mana SOP kita? Pandangan saya. Bunyi lembut sikit lah. Pasal pandangan. Jadi asal nak cerita tak mana ni. Syariat tu macam kapal. Macam kapal sedia nak masuk laut. Bukan sampan, bukan bot nelayan. Kalau bahasa Arab Safina ni, Safina kan kapal besar. Kapal dia lukis gambar besar tu, besar lagi lah. Tapi bukan sampan, Safina. Manakala tarikat pula adalah seperti lautan. Maksudnya, jadi kalau bahasa tarik ni apa? Jalan. Tuan-tuan nak berhenti macam mana? Boleh tak macam ni? Tak macam ni pun boleh tak? Tak mau? Kena pusing juga kan? Boleh je. Ada saya pergi kedai roti canai, dia tak tebar pun, tapi sedap lagi pada hak tebar tu. Lepek je. Tarik je. Ya, lipat. Dia tak tebar pun. Ada yang macam ni, tebar. Ada torik macam-macam, betul tak?
Olah pun Audi dia macam-macam, pakai mesin, pakai tangan, pakai kaki pun ada. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita Torik. Nak pergi Mekah pun ikut darat boleh, ikut darat boleh, jalan kaki ikut darat boleh kan. Naik kapal boleh. Cuma kapal lah tak ada lah, ni ikut darat lagi lah payah. Naik kapal terbang je. Asia ada, ni ada, macam-macam jalan betul tak? Syariat pun macam mana? Macam mana nak jalan pada Allah Ta'ala? Ada Syaziliyah, ada Qadiri, ada Chisti, ada Naqsyabandi, ada Ahmadiyah, ada Syazuli, macam-macam ada jalan. Tapi kena ada jalan. Kena ada jalan. Itu disebut tarikat ialah jalan. Safinah apa? Syariat adalah kapal. Lepas tu hakikat adalah seperti permata yang tinggi nilainya. Hakikat permata, bukan permata dalam laut tu. Kalau nak kata apa tak, disebut dengan bahasa gitu kan. Hakikat adalah permata. Jadi nak sebut apa ni? Kalau sebut hakikat, bahasa lain hakikat ni selalu yang diistilahkan makrifat. Okey, ambil sekali lalu. Hakikat ni apa? Realiti. Dan realiti kita nak kenal ni, ambil faham ada la ilaha illallah ni dua ya. Allah makhluk. Semua apa yang ada kat kita ni makhluk. Semua makhluk mesti nak capai Allah khalik makhluk. Itu ya realiti. Itulah hakikat, itulah makrifat. Simple, hakikat dan makrifat simple. Very simple. Pelajaran besar panjang-panjang. Hakikat makrifat nak kenal tak mana? Allah makhluk. Makhluk mesti letak tempat makhluk. Allah ialah Allah. Jangan campur adukkan Allah jadi makhluk, makhluk jadi Allah. Memakhlukkan Tuhan kufur. Mentuhankan makhluk kufur juga. Syirik kufur, kufur. Bahasa mudah kufur. Salah. Jadi letakkan Allah Ta'ala kedudukan Allah Ta'ala, makhluk kedudukan makhluk. Kalau kita ibadat pun kuat semata-mata nak hebat, nak nama. Bahkan saya ngaji tu guru sebut, kalau nak syurga tak betul lagi perjalanan. Tak dapat lagi hakikat dan makrifat. Maksudnya apa? Engkau nak makhluk, nak syurga, nak pahala, nak fadilat, nak sihat, tambah nak rezeki. Nak rezeki macam mana? Magnet rezeki. Apa? Apa? Bayang doa. Wah, kena. Bayang doa. Oh, kau bayang doa pasal nak rezeki, bukan kerana nak Allah. Engkau tak kenal hakikat dan makrifat, belum dapat permata yang nilainya tinggi. Engkau baru dapat coklat, baru dapat gula-gula. Untuk seronokkan kau boleh bayang doa macam mana? Rezeki. Sembayang ni untuk cari rezeki ke? Kalau tak ada rezeki tak sembayang lah kalau gitu. Kan tak betul lah prinsip kan. Kau tak dapat lagi permata yang menilai sebenarnya. Pasal apa? Belum faham makrifat, kau belum arif makhluk siapa Allah Ta'ala siapa, belum kenal hakikat. Yang kalau kata Allah saja ilah, makhluk ke ilah, kau tak kenal hakikat lagi. Mengaji tauhid elok-elok lah tu. Jadi yang tu hakikat, mesti ada syariat yang kena ikut. Satu kalau ada kalau tak betul cara, kadang-kadang nak ambil hakikat, syariat dia tinggal. Torik pun tak ada. Kau pakai jalan apa? Macam mana kau nak sampai? Nak ambil permata yang berharga, kapal tak ada, laut pun kau tak masuk. Macam mana nak cari batu permata? Sikitlah bahasa dia buat misal gitu. Kata dia fasyari'atun. Ada benda simple aja dia sebut. Sambung lagi. Syari'atun ni kata dia akhzurun bidinil khaliqi. Syariat itu berpegang dengan agama pencipta, agama Allah. Syariat ni ikut ajaran Islam. Tu saya cerita syariat. Salam mayang dekat-dekat Jumaat syariat tuan-tuan. Halal haram, alkohol, racun, mudarat, saya ajar syariat. Saya ajar syariat. I'm teaching you about the syariat. Dan bahasa yang sama sebut apa? Atas kita syariat ni betul, baru serah Allah Ta'ala. Sembuh 8 hari, discharge, sembuh sepenuhnya. Syariat. Syariat. Kenapa nak perlu vaksin? Yang buat mereka. Kalau saya buat vaksin tak apa. Tuan-tuan tak percaya kalau saya buat vaksin. Tapi saya tak buatlah belakang rumah saya. Saya kena beli alat dulu lah. Boleh je belajar, cari guru. Malaysia tak ada ke pakar? Kenapa Malaysia tak buat ni ya? Jual vaksin kita tak jaminkan dia jual vaksin, dia pun tak menjaminkan kesihatan, kesembuhan apa. Tak pula nanti di provide daripada kena COVID, bahkan boleh ada keberangkalan kena COVID lagi. Buat apa? Apa syariat yang kau bawa ni? Untuk gedi-gedi nak suruh kita ambil vaksin pula. Untuk kita tak tahu konten dia apa. Dia pun tak pernah cerita. Dia kata darurat. Tasarruful imam manutul alal maslahah. Apa benda ni? Ini syariat apa kau ajar ni?
Ha? Kak marah dia kalau kata sesat. Saya pakai perkataan tu aja. Mana syariat? Jadi syariat adalah kita berpegang dengan agama Allah Ta'ala. Nak berpegang tu lah tuan-tuan kena mengaji elok-elok. Kalau tuan-tuan tak ada, tuan-tuan kena kencing, tuan-tuan kena lembu tarik hidung, lembu cucuk hidung. Dia kata vaksin lah. Tambah pula dalam ketakutan. Memang dia dah create ketakutan ni. Betul? Dah create belum takut? Siapa tak vaksin esok tak lagi sekolah. Nak diugut. Siapa tak vaksin ni tak lebih luar negara. Siapa tak vaksin tak boleh ni. Tahu ni tak ada vaksin. Habis semua cocok. Dia bagi kita takut. Dia bagi kita fear dengan angka tu. Ribu. 100,000. Lagi besar. Ribu. Yang mati mana ada? Mati sebab Covid tu. Yang tu memang nak mati dah. Dengar elok saya sebut. Tak percaya pergi tanya doktor. Bagi satu nama saya sebut tadi. Satu nama yang memang mati absolutely from the Covid. Satu nama. Minta lah. Saya bukan kaki pergi telefon. Tuan ada KKM apa pegawai besar-besar, menteri-menteri kesihatan ni ada nama. Tolong kontak bagi nama saya. Nak tahu juga. Kenapa dia rahsia kan? Kenapa dia rahsia? Lepas tu nak ke bumi pun macam mana? Pakai gila punya tayamum pun berbuah atas plastik. Tayamum. Maksudnya nak create bagi kita takut gila punya. Dengar saya sebut. Dia tak dengar saya sebut tu. Dia jadi berantu lah. Bila berantu macam mana? Tak mahu. Bila sebut vaksin dah takut macam mana? Dah nak bagi selamat. Apalah ustaz ni tak ada akal. Aku nak bagi hamba berakal ke. Tapi saya cakap seorang memang bukan ada power pun cakap saya. Tapi kenapa ada orang takut kalau saya cakap macam ni? Apa pasal? Kalau dia kata takut termakan fitnah, siapa fitnah? Cakap tengok lah. Kalau dia kata tak takut makan fitnah Wahabi lagi teruk. Fitnah Wahabi lagi teruk. Wahabi lagi teruk. Tu ada tambah ada Arab apa daripada Syria tu. Pening kan? Duk sembahyang taubat tak ada lah, ni tak ada lah. Duk kata Allah ada dua tangan. Video tersebar kata tak ada orang ambil tindakan tu. Virus lagi besar daripada coronavirus. Tu mamak Syria, bukan mamak Arab Syria. Yang nama kata kuali-kuali apa nama? Saya sebut gitulah kan. Video tersebar kata ada grup-grup dia pula tu. Satu geng dia juga yang kata yang ni ada hadis sahih, dia kata tak ada hadis. Belik. Yang ni lagi virus besar. Tak ada apa tindakan pun. Mana menteri agama? Mana orang agama mana? Macam tak ada tindakan aja. Yang virus besar tu. Maksudnya buatlah tindakan satu. Perak pun. Saya banyak kali dah sebut kan. Keliling kita pun macam-macam. Ada orang pahaman-pahaman salah ni. Lagi virus besar daripada coronavirus. Coronavirus 8 hari boleh discharge. Bersih. Sembuh sepenuhnya. Wahabi 10 tahun belum tentu boleh sembuh. Bodoh belum tentu 10 tahun boleh sembuh. Jahil dengan Islam belum tentu 10 tahun boleh sembuh. Menyakit hati, riak, takabur, ujub, jahil boleh mengah ni kan. Belum tentu 10 tahun boleh sembuh kan. Nak boleh jadi takwa, boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Kalau hafal lagi jauh lah. Nak baca Quran pun 10 tahun belum tentu boleh baca elok-elok. Lagi besar virus tu. Tak ada apa tindakan pun, macam tak ada apa-apa je. Pandangan saya. Jadi syariat ni mesti berpegang dengan Allah Ta'ala. Pegang agama. Pegang agama mesti ada kayu ukur. Kayu ukur apa ada air dah. Terus kata bila kita tak ada kayu ukur, dia bagi ketakutan. Satu. Lagi, dia bagi apa lagi? Miskin. Kerja tak ada, kena buang. Perlukan bantuan orang. Lepas tu tambah pula bunyi vaksin free macam mana? Tak ada lah, bagi je lah. Dia create benda tu. Tambah pula dunia pun macam tu. Tambah pula diguna pula tokoh yang bercakap. Kalau dulu kementerian. Sekarang macam mana? Ustaz pun bercakap. Mufti pun bercakap. Tutup guru pun dia bagi bercakap tu. Ada juga yang tak cakap. Yang tak bercakap tu dia benam. Simpan. Kata dia wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Jadi syariat ni mesti ikut agama Islam. Itu apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, kedua-duanya adalah jelas. Jadi dia ada dua prinsip besar apa dia? Junjung perintah, jauhi larangan. Tu besar tu dia punya CP tu, ikut perintah. Perintah apa?
Perintah Allah. Macam mana nak tahu perintah Allah Ta'ala? Tu ikut vaksin tu perintah Allah lah. Ketua imam dah suruh, tu saya dah sebut satu tadi. Betul ke sepatutnya apa yang dia buat tu? Semak balik. Yang tu yang kita kena belajar syariat betul-betul ni. Satu tutup guru yang bercakap macam ni, tuan. Ustaz-ustaz, guru-guru yang bercakap macam kita bersuara ni, tambah Jumaat apa. Alhamdulillah kita tengok sikit lah. Kita ada exco dulu, Alhamdulillah. Saya suka sangat. Maksud apa? Kan isu bila yang dia kata 40 orang. Kawasan hijau pun 40 orang. Kawasan hijau pun 40 orang Jumaat. Apa jahat? Bahasa kasar. Semayang Jumaat pun lagi ramai daripada semayang Jumaat. Semayang Jumaat kadang-kadang sampai melimpah. Semayang Jumaat, masa rela main jaga, polis main jaga, 40 orang. Lebih balik. Kelakar. Semayang Jumaat yang fardu tu patutnya ramai 40 orang. Semayang Jumaat kadang-kadang ada masjid dan surau yang lagi ramai daripada 40. Saya duduk kuat luar tu, masjid kuat luar tu. Jumaat Zuhur ke subuh pun ramai lah ni. Kat 80 orang. Jumaat 40. Tak payah nak. Jumaat 40. Subuh Jumaat kat 80 orang. Betul maaf saya cakap apa? Betul, Alhamdulillah kita punya esko dulu lah ni tak jadi esko bagian tu lah. Ya, ngadap sultan apa? Tu pun makan proses beberapa hari juga. Alhamdulillah boleh dapat keluasan masjid. Tu pun dah cukup lah. Kalau saya tak belum lagi. Apa pula keluasan masjid? Patutnya luar masjid lagi bagus. Siapa? Tak ada tutup. Lagi terbuka. Dulu aircon pun tak boleh. Qobliyah pun tak boleh. Ba'diyah pun tak boleh. Apa orang kata mansuhkan balik hukum tu tak ada. Keluar hukum sedap je. Mansuh tak ada. Jadi orang duk pakai hal lama. Ni tak ada. Tazkirah Jumaat pun tak ada lagi. Ni dah mula belum? Tak mula lagi sini. Dah ada lah. Ada. Nak sebut pun tak apa nak berkati. Tak perasan pasal tak tahu yang sini. Ya Allah. Jadi nama syariat mesti al-amru. Dia qiyamuhu bil amri, junjung perintah, tinggalkan. Jelas benda ni. Itu syariat. Satu kalau ada ajaran hakikat, tarikat, makrifat, dia tengok sembahyang jemaah tak ada, mengaji tak ada, apa Quran tak ada, baca Quran tak ada, macam mana? Jumaat pun tak ada, macam mana? Yang ni luar daripada syariat. Hakikat makrifat apa? Sesat. Wa tariqatun azun bi'ah wa takal wara wa azimatin karyadatin mutabattila. Dan tarikat pula, habis sikit tu, adalah berpegang dengan yang lebih berhati-hati. Syariat satu hal. Jadi syariat ni bahasa mudah fiqh lah. Bila tarik ni jalan-jalan kita untuk istilahnya manhaj, tu bahasa mudah. Manhaj fiqh ada, manhaj tauhid ada, manhaj sufi ada. Tuan-tuan nak pergi sekolah pun ada manhaj kan. Ada sekolah kebangsaan, ada sekolah aliran agama, ada sekolah sains, ada sekolah vocational, ada. Sekolah masuk vocational tu suruh dia hafal Quran, boleh tak? Bukan jalan dia. Tuan-tuan nak jadi doktor, masuk sekolah tahfiz tapi jadi doktor bedah, boleh? Bukan tarik dia, bukan jalan dia, bukan manhaj dia. Ada jalan masing-masing. Syariat kita tak pernah belajar bab tu. Pasal tu kita kata macam tak ada je istilah tarikat ni. Ada pula tak ada istilah tarikat benda. Mesti ada tarik. Nak jadi doktor ada salur-galur dia. Tuan-tuan apa orang sebut? Laluan dia. Kita nak lalu mana, pergi ambil apa, pelajaran apa, subjek apa. Nak pergi capai tu, jalan pada Allah Ta'ala. Nak dapat takwa tu. Takwa jasad, takwa qalbi, takwa roh kita, takwa sir kita. Macam mana nak sampai? Macam mana? Ada jalan dia. Antara jalan apa? Perguruan. Antara jalan dia apa? Kau belajar agak madrasah mana? Masa mana asuh kau? Boleh jadi doktor kalau duduk bawah jambatan. Doktor sendiri boleh. Doktor sendiri boleh. Tapi doktor sendiri maksud apa? Tak kena jalan. Nak jadi ahli sukan boleh, bawa motor masuk sukan Grand Prix, siapa boleh menang. Itu tengok jalan dia bagi betul. Tapi kalau takat main nombor jalan raya ni, mampu screen gitu saja, maksud apa? Jalan ni tak betul. Jalan ni tak betul. Jalan mesti betul. Dan bila jalan macam mana? Kena cermat tak? Kena ada
pakaian-pakaian keselamatan kan kalau naik motor, betul? Nak jadi doktor pun langkah-langkah keselamatan ada. Tambah kalau saya sebut ni vaksin ni, antara yang pengeluar vaksin tu dia kata apa? Syarat untuk kena vaksin ni dia mesti ada ambulan, kecemasan apa semua ada. Pasal apa? Pasal dia baru sangat, terlalu muda, mentah sangat kajian dia. Kat binatang pun belum dicuba. Dia minta volunteer di kalangan manusia. Tuan tak bayang gila punya kerja. Bukan saya bercakap, doktor bercakap itu. Saya ambil bercerita hutan doktor ya, tuan tak bisa dengar lah saya kata. Doktor cakap itu, tapi doktor cakap macam tu tak keluar dalam TV. Cocok. Yang kita dah tengok lah. Mula bercakap, saya bertuah pasal dapat jadi orang pertama untuk kena vaksin. Pasal boom, tumbang. Ada yang kata mati, yang kata tak, dia pengsan aja pasal dia memang alahan. Pengeluar dia sendiri kata dah belum tentu jamin kesihatan apa dan kena siapkan satu pasukan kecemasan. Andai kata jadi something, kecemasan pun bukan unit biasa punya, siap dengan ada alat yang untuk panggil apa tu, yang bagi jantung tu, tu kena ada ambulan dengan alat tu untuk ni. Bayang. Jadi untuk tarikat ni kata dia, saya sebut sekali lalu je, dia mesti tak sebut tarik, dia mesti ada jalan yang lebih berhati-hati, mesti kena cermat. Mesti kena cermat. Istilahnya langkah-langkah penjagaan dia sangat besar. Untuk kalau makan daging haram ni agak-agak boleh jadi ahli sufi ke. Tambah makan biskut hap seng, cap pimpong, huatai, kongguan, boleh agak-agak jadi ahli sufi. Makan apa, bihun apa, cap masjid boleh lah kan. Cap masjid, cap cili, cap masjid, cap lebai, cap haji, nama pula Haji Ahmad Rozaini. Oh, ditulis nama saya pula tu contohnya. Saya tak pernah buat kilami bihun pun. Contoh kata dia, untuk nama tarikat ni, bandingan kata dia kena berhati-hati ni seperti warak. Cuma warak ni apa? Warak ni kata ulama kita, benda paling senang dalam dunia ialah warak. Ambil pada hadis Nabi SAW tadi, ba'da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kau kepada apa yang tak meragukan. Very simple. Ambil vaksin, tak ambil vaksin? Muskil lah. Warak. Alhamdulillah. Faham tak sebut apa? Nak makan tak huatai, tak huatai. Ini diproses macam mana orang kerja di sini. Warak tinggal. Alhamdulillah. Warak paling senang sekali. Tambah ni spaghetti lah, apa-apa bala lah, nama chicken chop, apa-apa contoh lah kan. Macam mana? Aku ni sausage tak sausage tengok pun geli aku tak makan. Warak tinggal. Alhamdulillah. Makan nasi dengan roti lah. Roti pun dia bubur penaik ambil pada mana lah tu. Oh ni macam mana? Tinggal warak, dak mayari buka. Tinggal apa yang meragukan kau. Very simple warak. Warak very simple. Ni buat pada apa ni tak tahu, sanitizer ni. Kata alkohol is. Kata orang mana jangan. Dak mayari buka. Warak very simple. Ni wahabi ni betul tak betul ni. Yang kata ahli sunnah, ada yang kata bukan ahli sunnah. Macam mana ni macam mana? Dak mayari buka. Bukan bayar. Betul? Faham? Saya sebut. Tarik ni ambil betul-betul hak mana memang absolutely. Tapi ambil mesti guru yang betul. Tuan-tuan ambil guru tak betul, dia terbalik tak? Kal war'i wa azimatin tariqatun akhzun bi ahwad wa azimah. Dan kata dia untuk nama tariq ni dia berpegang dengan azimah, mesti pegang dengan hukum asal. Binatang mesti yang sebelih. Yang tak sebelih meragukan, tak mayari buka. Dia orang kata ni Islamic banking. Betul ke? Kalau Islamic only a gimmick kot. Tak mayari buka, bawa pantai lagi selamat. Tak ada masalah apa. Tak saham. Apa ni saham ni pening lah. Ada yang kata boleh syar'i tak syar'i, ada maqasid syariah lah apa boleh. Macam mana? Tak mayari buka. Baik meniaga sendiri. Baik ada orang stall burger tu kata dia modal tak ada, bagi modal ada. Seminggu bagi RM10 pun dah jadi.
Antaranya berpegang dengan azimah. Istilah azimah ni hukum asal kita. Sembahyang asal apa-apa. Bukan jauh-jauh. Jauh-jauh apa? Nyata mudarat baru sembahyang jauh-jauh. Tak ada kalau hukum azimah. Saya boleh sebut je. Ni pandangan saya lah. Tuan-tuan nak ikut bagus. Kami di pondok memang tempat-tempat madrasah yang memang faham macam ni. Ayo. Tak ada pasal. Buat apa? Lagipun dah duduk dah berapa hari. Bukan 14 hari kan. Berbulan-bulan duduk tak pernah keluar. Macam kami duduk satu rumah. Takkan sembahyang nak jarak-jarak. Tuan faham kan? Tuan dalam rumah tidur pun jarak-jarak apa? Oh, tak. Tidak kita setahun ni tak jumpa anak, tak jumpa baby hospital kelahiran anak. Kelahiran tahun ni. Tak ada kelahiran lah tahun ni. 2021 tak ada kelahiran macam apa? Penjarakan sosial. Oh. Kena mandi wajib sebelum sama. Selepas sekali sebelum. Oh, kena mandi wajib sebelum bersama. Oh, pasal nak jaga kesihatan, takut jangkitan Covid. Masya-Allah. Ada dua syariat mandi wajib. Wajib mandi untuk Covid satu sebelum, lepas tu mandi wajib pula, mandi wajib yang syariat. Macam tu. Syariat apa ni? Antara dia bila kata tarik ni apa dia? Antaranya melakukan riadah sufi. Untuk tarik dia ada riadah. Ada riadah. Riadah ni apa? Latihan. Latihan nak hafal Quran ada tak? Orang nak hafal Quran bukan boleh masuk terus hafal Quran kan? Kalau istilah orang mahat tahfiz Quran ni, dia ada baca Quran nazirah dulu. Baca dulu. Bagi lancar tu. Sekali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, 10 kali khatam. Duduk situ baca Quran aja. Baca sampai sebutan fasih. Walaupun tak hafal, lalu Quran tu macam ayat dah. Pasal apa? Riadah. Orang nak lari 100 meter pecut, tuan-tuan bukan boleh terus lari kan. Tuan-tuan try lari nak. Dia mesti macam mana? Riadah. Baru boleh lari. Nak lari sprint tu 100 meter. On your mark, get set. Baru boleh lari. Kalau tuan-tuan tak pernah lari, boom, mati. Covid lah. Okey, Covid. Saja kita guna isu tu sikit kan. Nak cerita apa ni? Cerita riadah, latihan. Nak apa Quran kena riadah. Nak faham zikir pun la ilaha illallah. Faham ilmu satu hal kena riadah. Macam mana nak masuk dalam hati? Apa riadah dia? Satu ulama ajar, kepala pun ada riadah dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bersilat pun ada riadah dia. Tak apa saya bunga-bunga macam ni. Menari pun ada riadah dia. Ni menari. Silat bukan itu macam. Hai, try tumbuk ya berapa kali kena balik kan. Kadang walaupun tengok lembut kan silat bulat kan, dia ada semua tu ada pasal tu kan. Semua ada pasal tu. Dia ada seni dia, ada dah. Lagi pakar dia. Kita tengok macam biasa tapi bila masuk semua buah pukul tu. Tuan-tuan tak erti. Tak tahu torik tu. Saya tahu juga torik tu. Nak cerita apa? Kalau sufi pun ada torik dia. Orang tak faham tak tahu Doktor pun ada torik dia, engineer pun ada torik dia, mesti masuk saluran yang betul. Nak baju simen pun ada torik dia. Nak baju apa? 25% apa? Nak baju apa? Untuk tiang lain, untuk lantai lain, untuk plaster lain, bancuan dia. Nak buat pengar lain, nak buat donat lain. Cok kembung lain, nak buat burger Malaysia lain. Lain, tuan-tuan. Maksud apa? Lain, ada torik dia, ada bancuan dia. Ada bancuan dia. Mesti ada riadah dia. Agak-agak sekali buat dah mahir belum? Macam mana nak kekalkan cita rasa? Mesti rasa macam ni. Macam mana? Tukang masak pun perlu riadah. Nak jadi ahli sufi, nak jadi ahli tauhid kena riadah tak? Nak jadi pakar syariat kena riadah tak? Nak jadi nak jadi tempat rujuk syariat, tempat rujuk akidah kena pakar tak? Kita tengok yang ada tu kadang yang tu bermasalah, tu masalah tu. Dan hal keadaannya kata dia kariyadatin mutabatilah, memutuskan hubungan daripada sesuatu selain pada Allah Ta'ala. Untuk jadi ahli sufi, nak jadi orang kata bila nak ambil tariqat ni, jalan yang betul-betul orang kata serius dengan Allah Ta'ala supaya boleh mencapai hakikat. Maksudnya hati ni walaupun duduk dengan makhluk, hati sentiasa dengan Allah Ta'ala. Apa jalan dia? Mesti ada latihan, ada riadah. Dan memang hati ni dia takkan ada tempat bergantung dah, melainkan hanya pada Allah Ta'ala. Ada besar pelajaran tu, insya-Allah sambung nanti. Kata dia wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadun nural tajalli
bin jali. Ya. Bin jala. Injala yang jali injala. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadun nurat tajalli bin jila. Bin jila. Injala, ya, bin jila. Man rama, situ dulu, insya-Allah sambung nanti. Wa haqiqatun, mungkin ada saya sentuh nanti balik bab tarikat apa. Memang ada perbincangan situ. Kalau tuan-tuan ada muskil apa, hari ni mungkin saya banyak sebut syariat. Dan syariat saya sebut COVID pasal tu benda yang depan kita. Pasal ada syariat yang nak kena perhati situ. Adakah syariat sebenarnya menggunakan vaksin? Sebut tak tu sudah lah kan. Kita tak cerita konten apa pun. Adakah itu menepati syariat? Sedangkan boleh sembuh tanpa makan ubat dia, tiba-tiba nak divaksinkan. Apa perlunya vaksinasi ni? Saya nak ajar syariat. Saya nak ajar syariat. Nak hakikat tarikat khusus sana. Jadi kalau nak buka soalan pun banyak soalan. Kalau nak tanya syariat tu. Ada soalan. Memang kesimpulan dia kena mengaji belajar, dan sikit lagi kesimpulan dia cari jumpa guru yang betul. Kalau tidak memang kita akan rasa yang sesat tu guru. Orang Kristian dia mengaji dengan guru Kristian, dia tu guru dia jadi Kristian lah. Pasal dia berguru dengan Kristian. Yang tu pun bukan syariat kita sebenarnya. Sallu fi buyutikum tu kalau boleh tak usah sebut lah. Yang ni saya tak tahu menteri tu dia ambil mana. Tak ada dalam syariat fiqh kita. Seingat saya duk mengaji fiqh, bila ada masalah aja macam mana? Sallu fi buyutikum. Suatu masa dulu dah dengar, tak ada kaedah itu. Kalau seingat saya belajar dalam hadis, azan macam biasa. Ada ketika ribut datang di Madinah ni. Bila ribut datang tu, kan suka nak datang, ada masalah kan. Azan dah, hayya ala solah, hayya ala falah. Bila kesukaran nak datang ni pasal ribut padang pasir, bukan macam ribut kita tuan-tuan. Rasulullah kata bangun, bagi tahu sembahyang kat rumah. Tu sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Baru sebut tu, bukan awal-awal fi buyutikum, tambah dah bagi pula istilah darurat, tak lagi masjid, duk sallu fi buyutikum pula tak apa. Tak payah sebut dah. Saya kebur kepala otak dah. Memang tak pergi masjid pun. Patutnya mesti hayya ala salah, hayya ala falah. Bahkan setiap rumah hayya ala salah, hayya ala falah. Bukan sallu bi buyutikum. Saya tak tahu, saya pelik. Saya mula-mula dengar kenyataan tu saya pelik. Ni syariat apa dia ajar ni? Tapi kita tak ada suara. Jadi lama lah saya sebut benda tu. Tak ada suara, tak dengar. Ni baru soal. Saya ngajak pondok, saya ngajak lama dah sebut benda-benda tu. Mula-mula dulu pun orang tanya, saya jawab lah satu. Sebut kitab boleh sebut kitab kan. Sekali lalu saya sebut itu. Jadi tak ada kalau ikut kaedah sallu fi buyutikum tu. Syariat baru tu bid'ah tu. Bid'ah tu. Syariat baru, sembahyang ni bid'ah. Tutup muka bid'ah, sembahyang dengan tutup muka bid'ah. Jumpa tak bersalam, yang ni bid'ah. Tak ada pula puak-puak yang ahli bid'ah yang duk bid'ah orang tu kata bid'ah tak. Inilah bid'ah besar sekali. Tak ada dalam ajaran agama. Mana ada? Mana ada? Tak relate langsung dengan syariat. Tapi kasar sikit. Enggak, saya sebut ujung ni. Ini pandangan saya. Kena sebut macam tu. Pasal ni kan dia orang tu sebut pandangan. Orang kafir pun boleh bagi pandangan. Pandangan yang menganggap WHO sebagai alat zikri tak? Pandangan yang menganggap WHO tu bagi alat zikri ya. Fasalu ala zikri, fasalu ala WHO. Siapa yang kata ni? WHO. Siapa suruh menjalankan saja? WHO. Siapa? Atas. Fasalu ala zikri. Apa ala zikri? WHO. WHO yang bagi arahan ni. WHO. Sedangkan kita perlembagaan Malaysia pun kata apa? Islam adalah agama persekutuan. Perlembagaan Malaysia pun dah okey kan? Kita perlembagaan kita baru apa? Bid'ah ni apa? WHO adalah kita yang tempat tengok. Tempat rujukan. Quran kata apa? Fas'alu ahla zikri. Mana syariat? Mana syariat? Ulama-ulama kita tak guru, kita tak rujuk. Yang ada ni saya sebutlah tadi, dia orang ni ahli syariat betul ke? Ke pasal ada nafsu tu. Kasarlah sikit.
Ini pada pandangan saya, pada pandangan saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi